Oke, selamat datang ke channel Cikuko. Jadi, hari ini kita akan tengok nilai pulangan pelaporan. Oke, singkatan dia adalah ROI. Oke, ROI. Jadi, apa maksudnya nilai pulangan pelaporan? Oke, ROI digunakan untuk menilai keberuntungan sesuatu pelaporan. ROI boleh dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Jadi, rumus ini ya kena hafal, oke? Sangat-sangat penting ya. Jadi nilai pulangan pelaporan ROI, oke? Rumus dia adalah jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaporan awal darab dengan 100%. Oke? Jadi biasanya jawapan, oke? ROI ialah dalam peratusan, mesti hafal. Jawapan dia mesti dalam bentuk peratusan, unit dia peratusan. Oke, jadi kita tengok contoh satu. Seorang pelapor membeli sebuah rumah dengan nilai 400.000. Oke, jadi ini adalah kata kunci dia. Oke, 400.000. Selepas 2 tahun, oke, 2 tahun dia menjual rumah tersebut dengan harga 800.000. Berapa pulangan pelaporannya, oke? Jadi sangat senang, jadi pakai rumus ini. Jumlah pulangan, oke? Jumlah pulangan ialah berapa dia untung. Oke, maksudnya berapa harga dia jual. Oke, yang itu 800.000 tolak dengan berapa harga dia beli. Oke, cost dia, berapa cost dia beli. Jadi maksudnya 800.000 kena tolak dengan 400.000. Jadi nilai itu baru dia untung. Berapa? Nilai itu baru dia untung. Lepas itu bahagi lagi dengan nilai pelaporan awal. Maksudnya berapa cost dia guna pada awal dia, yaitu 400.000. Taruh dengan 100 sebab peratusan kan mesti taruh dengan 100%. Jawabannya ialah 100% dia untung, maksudnya dia untung 400.000. Oke. Jadi pulangan dia ada banyak jenis. Dan instrumen pelaporan terdiri daripada amanah saham, biasanya 3 yang umum inilah. Oke. Ada amanah saham, saham dan hak tanah. Oke, saya rasa amanah saham banyak orang tahu lah. Oke, tak jadi masalah. Saham ialah kamu tahu kan, oke, yang biasa mereka beli ya, oke, dari membeli saham sesuatu syarikat setiap hari dia harga dia berubah banyak, naik turun banyak, oke. Dan hak tanah tahulah biasanya rumah ke tanah ke, oke. Jadi setiap instrumen pelaporan boleh memberi pulangan pelaporan yang dalam bentuk-bentuk berikut, oke. Jadi pulangan amanah saham biasanya pulangan dia beri secara dividen. Dividen sini biasanya kita cakap faedah lah, oke, faedah. Oke, interest ataupun interest lah, oke. Share bonus, keuntungan modal, oke. Saham biasanya dia beri pulangan dari segi dividen ataupun keuntungan modal. Dan hak tanah biasanya pakai sewa lah, sebab biasanya rumah ke kedai ke tanah kan biasanya mereka pakai sewa, oke, ataupun keuntungan modal, oke. Jadi amanah saham, jadi kita tengok satu demi satu. Ya, amanah saham merupakan pelaporan alternatif yang baik untuk jangka masa sederhana 3 hingga 5 tahun. Oke, ingat. Amanah saham dia pun banyak jenis. Ada yang nilai tetap, ada yang nilai tidak tetap. Oke, itu masa depan kalau kamu nak memahami secara mendalam, kamu boleh cari maklumat tentang inilah. Oke, amanah saham sebenarnya pun ada banyak jenis. Ingat dia ada nilai tetap dan nilai yang tak tetap lah. Oke, tapi di sini biasanya kita tengok nilai yang tetap. Oke, biasanya 3 hingga 5 tahun dan jangka masa panjang lebih dari 5 tahun. Pelaporan dalam amanah saham adalah berisiko rendah dan membolehkan pelapor memperbagaikan pelaporan mereka dengan modal yang kecil. Oke, ingat dia risiko dia rendah. Kenapa? Sebab dia dijaga, oke, ataupun boleh cakap dijaga oleh kerajaan. Oke, maksudnya disokong oleh kerajaan. Oke. Pulangan amanah saham biasanya 3 jenis. Tadi saya cakap dividen biasanya diterima pada akhir tahun kewangan. Oke, pada akhir tahun kewangan bukan maksudnya setiap kali bulan Disember, bukan ikut. Setiap amanah saham dia ada tarik mereka bulan yang terakhir itu. Kadang-kadang bulan 3, kadang-kadang bulan 4, 5, 6 macam itu. Terpulang kepada amanah saham itu. Oke. Kadar dividen dibayar bergantung kepada jenis pelaporan dan prestasi syarikat. Jumlah dividen sama dengan kadar dividen darab dengan bilangan unit share dan nilai unit share. Ini sangat penting pengiraan mereka. Jumlah dividen sama dengan kadar dividen
kadar maksudnya faedah, contoh 5%, taruh dengan kamu ada berapa unit dalam amal saham, lepas itu taruh dengan harga unit, 1 unit, oke, sekarang, oke. Jadi share bonus merupakan share tambahan yang diberi secara percuma kepada pemegang saham yang sedia ada, oke. Keuntungan modal akan diperoleh apabila harga saham meningkat dan sebaliknya, oke. Nah, ini contoh 2, oke. Pada 1 Januari 2019, Puan Leong telah memberi 1.000 unit saham syarikat NZA berhak yang bernilai RM2 seunit. Bagi tahun kewangan berakhir, 31 Disember 2019, syarikat mengisytiharkan dividen sebanyak 8%. Maksudnya inilah kadar dividen 8% dengan bonus pada kadar 2/1. Ada bonus lagi, ada share bonus lagi. Ini ya. Kepada semua pemegang saham pada 1 Januari 2020, Vario menjual semua saham dimiliki dan harga RM2.25. Ingat kamu ada nampak awal-awal dia ialah RM2. Dia beli masa dia beli RM2 dan sekarang dia jual ialah RM2.25. Seunit. Jadi cari A, B, C, D. Jumlah dividen, dia tengok jumlah dividen dia macam-macam cari. Dividen dia maksudnya faedah yang dia dapat ini 8%. Supaya dia pakai 8/100. 8/100. Selepas dia tekan kalkulator, dia dapat di bawah jawapannya 0.08. Masuk di sini Dan nampak, maksudnya dia sudah lompat langkah dia direct, sebab dia pakai peratusan jadi 0.08 taruh dengan 1.000. Kenapa taruh dengan 1.000? Sebab dia awal ada 1.000, dia ada 1.000 unit. 1.000 unit taruh dengan RM2. Jadi dia boleh dapat RM160. Ini ialah dividen faedah. Belum lagi campur modal dia, Ini belum campur modal dia, Ini hanya dividen, maksudnya faedah yang dia untung. B. Berapa unit share bonus? Dia cakap share bonus dengan kadar 2/1. Ini balik kepada topik pertama, nisbah, betul? Nisbah. Jumlah keuntungan modal, RM2.20. B. Andaikan jumlah share bonus ialah S, sebab berapa share bonus dia beri tidak tahu, jadi mereka andaikan dia ialah S. Kadar 2/1. 2 ini ialah asal unit dia 1.000. Asal dia 1.000. 1 ini ialah bonus yang dia beri. Sebab ini kadar dia 2/1. Tidak tahu berapa bonus dia beri. Jadi mereka letak S. Pindah silang, ingat pindah silang, S taruh dengan 2, 1 taruh dengan 1.000. Kamu boleh pakai itu taruh silang menjadi 2S sama dengan 1.000. Selepas taruh silang. Jadi nak tinggalkan S, jadi pindah 2, jadi menjadi 1.000. 1.000 bagi dengan 2, menjadi inilah, Anda nampak. Jadi sama dengan 500 ini. Maksudnya ini ialah 500 unit yang mereka beri kepada dia Puan Leong. Jadi C. Jumlah keuntungan modal. Jumlah keuntungan modal. Maksudnya selepas dia jual, ada nampak dia jual pada RM2.25. Jadi RM2.25 tolak, ingat mesti tolak RM2. Sebab kenapa dia kena tolak RM2? Sebab RM2 yang dia beli. Dan beli masa itu harga RM2. Jadi mesti tolak cost dia yang beli. Jadi yang tinggal ialah dia untung. Taruh dengan 150 unit. Kenapa? Mana tentang dia 1.500 ini? Sebab asalnya dia ada berapa unit? Masih ingat 1.000 unit, betul? Asal dia ada 1.000 unit. Lepas itu B. Berapa unit dia boleh dapat lagi? Share bonus boleh dapat lagi 500 unit. Ada nampak? Jadi 1.000 unit campur dengan 500 unit. Jadi dia ada berapa unit sekarang? Dia ada 1.500 unit. Ingat dia dapat bonus, dia dapat share bonus dulu. You tengok masa dia. Bulan Disember 31 Desember tahun 2019 dia dapat bonus. Selepas dia dapat bonus pada 1 Januari baru dia jual.
Maksudnya 500 unit ini yang dia ambil mesti dimasukkan juga. Boleh paham? Nah, ini taruh dan 1.500. Ini maksudnya keuntungan modal dia ialah ini untung kan? Maksud sebab dia sudah tolak cost dia. Ini yang dia untung. Maksudnya dia untung 375 ringgit. Boleh paham? T. Nilai pulangan. Itulah rumus AOI. Oke, ini ya. Nilai pulangan pelaporan bagi Puan Leong. Oke, nah tengok dia. Jumlah pulangan, oke. Maksudnya pulangan ini maksudnya dia untung lah, oke. Untung dia untung 160 ringgit yang itu ini ya. Dia ada bagi kadar dividen betul, kadar faedah 160 ringgit. Campur lagi itu 375 yang itu keuntungan modal. Oke, jadi jumlah yang dia untungnya lah 535 ringgit. Oke. Jadi modal awal, oke, modal awal yang dia pakai. Dia tidak beritahu dia berapa dia belikan, berapa harga dia beli, tapi dia ada beli unit, dia ada beli harga di sini ya. Dia ada beli unit, dia ada beli harga. Jadi maksudnya modal awal yang dia beli saham itu ialah 2.000 ringgit. 1.000 taruh dengan 2 ringgit jadi 2.000 ringgit. Boleh faham? Kenapa nak cari ini? Sebab dia nak maklumat ini ya. Nilai pelaporan awal ini mesti ada maklumat ini. Boleh? Jadi semua maklumat sudah ada. Ini ada, ini ada. Jadi boleh cari ROI, nilai pulangan pelaporan itu 535, oke, bagi dengan 2.000 ringgit nilai modal awal darah dan 100%, jadi jawabannya adalah 26.75%. Ini nilai pulangan pelaporan dia lah. Boleh faham? Nah, oke. Jadi ini 535 tak perlu tolak lagi ya, sebab di sini kamu sudah tolak modal dia. Oke, jadi tak perlu tolak lagi. Jadi tidak macam contoh satu sebab kamu belum tolak cost dia. Jadi di sini kamu ada satu langkah nak tolak cost dia. Oke, sini tak perlu lagi sebab sini kamu sudah tolak cost dia. Kamu sudah kira untung dia sudah. Oke, jadi kamu terus campur masukkan di dalam rumus itu sudah cukup kan? Jadi pulangan yang kedua hak tanah. Oke, hak tanah. Pelaporan atas hak tanah merupakan satu daripada pelaporan yang membawa pulangan dalam bentuk sewa, biasa bentuk sewa, keuntungan modal. Jika hak tanah tersebut dijual, pemilik atau pelapor akan menerima keuntungan modal atau kerugian. Dan semestinya rumah yang kamu jual mesti untung, kadang-kadang akan rugi. Okay? Jenis hak tanah yang biasa dibeli untuk pelaporan ialah tanah, rumah serta lot commercial, seperti rumah kedai ataupun bangunan pejabat. Okay? Kita tengok contoh yang ketiga. Encik Ramli telah membeli sebuah rumah berharga 400.000 dengan pinjaman bank selama 15 tahun. Selepas 15 tahun, beliau menjual rumah tersebut dengan harga 650.000. Okey, ini yang dia beli ya. Ingat ini kos dia yang beli. Ini adalah harga jualan okey, 650.000 ringgit. Beliau perlu menanggung charge yang terlibat dalam urusan jual beli seperti yang berikut. Maksudnya dia bukan saja beli jual begitu senang, dia ada bayaran yang tertentu dia kena bayar. Okay, ada kos kuaman, okay, 8.000 ringgit. Okay, duty stamp, okay, untuk urusan jual beli 250 ringgit. Commission agent, maksudnya dia kena bagi commission kepada agent yang tolong dia jual, okay, rumah itu 1.500 ringgit. Itu nilai pulangan pelaporan yang diperoleh Encik Ramli. Okay, jadi maksudnya kamu kena cari keuntungan modal. Jadi dia harga jual ialah 650.000 ringgit, tolak dengan kos dia awal yang dia beli rumah itu yang itu 400.000, tolak lagi kos yang dia bayar itu yang itu 8.000, 2.500 dengan 1.500. Oke, tolak kos ini ya. Jadi selepas saya tolak dapati bahwa dia untung 238.000 ringgit. Ini yang dia untung ya. ROI dia ialah 238.000 ringgit bahagi dengan modal awal dia yaitu 400.000 ringgit darah dan 100%. Jadi keuntungan dia ialah 59.5%. Boleh faham? Nah, okay. Jadi ini ialah maklumat yang ekstra lah. Okay, duty stamp mungkin banyak pelajar dia tahu apa maksud duty stamp. Duty stamp ini sebenarnya ialah bayaran kepada itu. Okey, bayaran okey untuk kepada kerajaan punya, okey, yang dia sebenarnya satu cukai lah, okey, cukai yang dibayar kepada kerajaan, okey.
Puan Suryadi, oke, kita tengok contoh 4. Puan Suryadi membeli sebuah pasar puri berharga RM250 dengan pinjaman bank selama 20 tahun. Selepas 5 tahun, beliau ingin menjual pasar puri tersebut dengan harga RM350. Jumlah pinjaman yang telah dilunaskan kepada pihak bank ialah RM65.000. Charge ada lagi urusan jual beli, charge dia macam tadi ya, Cost penguaman RM5.000, duty stamp RM1.500 dengan commission agent RM1.500. Jadi hitung nilai pulangan pelaporan ROI ya, Keuntungan modal, berapa harga dia jual? 350, Dia jual, tolak dengan harga awal dia, yaitu RM250. Tolak dengan RM65.000. RM65.000 ini adalah dia bayar kepada bank. Mungkin dia pinjaman dari bank, lepas dia ada charge faedah kepada bank. RM65.000. Maksud ini juga modal dia lah, harga yang dia kena bayar. Tolak lagi charge yang lain yaitu cost RM5.000, RM1.500, RM1.500. Maksudnya pulangan keuntungan modal dia ialah RM27.000. Masuk ke dalam rumus, ingat. Sebab itu rumus sangat penting, mesti hafal. Bagi dengan modal awal yaitu RM250, RM250.000, tolak dengan 100%, jadi jawabannya 10,5%. Jadi 4 contoh di sini kamu boleh faham. Harap boleh faham. Jadi seterusnya kita tengok ini ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pulangan pelaporan hartanah. Ini mesti hafal. Saya letak bintang sini. Sebab kadang-kadang soalan akan minta pendapat kamu. Minta pendapat kamu sama ada kenapa dia untung banyak, kenapa dia rugi banyak. Dia nak tanya pendapat kamu. Jadi ini faktor-faktor, 6 faktor ini kamu mesti hafal. Jadi pertama, situasi ekonomi dan politik. Kata ekonomi dan politik negara yang baik dan stabil meningkatkan harga hartanah. Contoh Malaysia ialah satu negara yang politik yang sangat baik. Sebab itu banyak pelaporan masuk ke Malaysia. Jika salah, banyak pelaporan masuk ke Malaysia yang menyebabkan ekonomi meningkat di Malaysia juga. Jadi rakyat pun untung banyak. Tapi sekarang oleh sebab ada COVID-19 kan, jadi walaupun politik masih dikira masih lah. Jadi tapi ekonomi terjejas sebab penyakit. Nanti kita akan cakap lah. Lokasi pun sangat penting. Lokasi yang baik misalnya dekat dengan sekolah, tempat kerja, kedai luncik biasanya harga dia lebih baik lah. Kemudahan keselamatan dan persekitaran yang kontaktif meningkatkan harga hartanah. Contoh apartmen apartmen dekat itu shopping mall. Kalau dekat shopping mall, kalau dekat dengan sekolah, biasanya dekat dengan hospital. Sekarang dekat dengan hospital, biasanya biasanya itu hartanah lebih, harga dia lebih menarik sikit lah. Keboleh capaian, maksudnya lokasi yang berkaitan dengan kemudahan berangkutan awam. Di Sarawak sini kurang lah, tapi di Semenanjung memang banyak. Semenanjung kalau dekat dengan highway ke MRT ke LRT ke. Jadi biasanya harga pun lebih menaik sikit lah. Pembangunan masa depan, nilai hartanah melonjak apabila berlaku perubahan perenjongan semula tanah daripada kegunaan industri kepada kegunaan komersial. Itulah pembangunan masa depan. Contoh ada tanah itu, kalau kamu berikan tiba-tiba kerajaan cakap, dia di tepi dia nak bina university contoh. Mula-mula tak ada, kosong, tak ada bangunan apa-apa. Tapi kamu beli tanah di sana, lepas itu kerajaan cakap dia nak bina university, jadi harga hartanah kamu memang menaik. Betul? Mereka bentuk struktur rumah, mereka bentuk luasan dalaman rumah boleh mempengaruhi harga rumah. Ini kamu memang tahu lah. Satu tingkat punya rumah dengan dua tingkat rumah punya memang harga lain, betul? Tanah besar punya rumah dan tanah kecil rumah memang harga lain juga. Status pemilihan hak tanah. Pemaju menetapkan harga yang lebih tinggi atas tanah hak milik kekal berbanding hak milik bukan kekal. Dan rumah mempunyai rekap bentuk khas. Ingat hak tanah kita ada dua jenis.
termasuk rumah, apartemen, oke. Ada dua jenis. Satu ialah freehold. Freehold maksudnya kamu beli tanah itu, dia ialah miliki kamu punya. Oke, miliki kamu punya seumur hidup. Dan kamu boleh mewariskan hak tanah itu kepada anak cucu kamu. Oke, kalau hak milik bukan kekal, oke, ini banyak di Sarawak banyak, tapi di Semenanjung tengok tempat lah, oke. Maksudnya kamu memiliki tanah itu satu tempoh masa tertentu sahaja. Contoh 60 tahun. Maksudnya dalam masa 60 tahun itu kamu boleh buat apa-apa dalam tanah itu. Kamu nak bina rumah ke, nak tanah itu pertanian ke, oke. Tapi mesti mohon lesen lah, oke, mesti mohon lesen itu baru kamu boleh buat aktiviti di atas tanah itu. Tapi selepas 60 tahun macam mana? Kamu kena bayar, oke, bayar cukai kepada kerajaan sambung masa kamu memiliki tanah itu. Kamu boleh warisi tanah itu kepada anak cucu kamu, masih boleh ya, masih boleh. Tapi apabila masa tempoh habis, anak cucu kamu mesti bayar cukai kepada kerajaan supaya masih boleh memiliki tanah itu. Kalau kamu tidak bayar cukai kepada kerajaan, maksudnya kerajaan boleh ambil alih tanah itu. Oke, ini ya. Sebab itu kalau hak tanah, hak milik bukan kekal, biasanya harga dia lebih rendah. Oke, sebab dia ada masa tertentu. 60 tahun, biasanya 60 tahun lah, oke. Kalau hak milik kekal, biasanya tanah dia lebih mahal. Sebab kamu selepas kamu beli, memang kamu miliki dia seumur hidup kamu, oke. Termasuk anak cucu kamu, kecuali kamu jual dia, oke. Jadi video ini sampai sini saja. Jadi video yang seterusnya saya akan bincang latihan uji diri 3. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Cikgu Ko, dan jangan lupa buka loceng di tepi. Jadi kita jumpa pada video yang seterusnya. Bye bye.